Bonjour. Okey, untuk video kali ni kita akan belajar tentang time in French. Okey, so time dalam bahasa Perancis kita sebutkan l'heure. L'heure. Okey, kalau ingat lagi, kita dah belajar sebelum ni huruf H adalah huruf silent letter. Okey, so every time you all nampak perkataan yang bermula dengan huruf H, selalunya kita akan terus letak apostrofi kat sini. Okey, dan sebutannya pun kita sebut sekali lalu lah. Maksudnya kita gabungkan le dengan dan jadikan macam satu perkataan. Okey, so kita sebut l'heure. L'heure. Okey, le moment de la journée. Okey, so maksudnya moment of the journey. Okey, so kalau pagi sebutannya adalah le matin. Le matin. Okey, bila ada in, bunyi dia un. Un. Okey, le matin. Okey. Nun disebut midi. Midi. Okey, midi kita gunakan bila tepat pukul 12. Macam nun lah. Okey, so pukul nun kita tak cakap, kadang-kadang kita tak guna 12 kan, kita sebut nun. Okey, maksudnya tepat-tepat 12.30 hari. Okey, lepas 12.30 hari kita sebut l'après-midi. L'après-midi ataupun afternoon. Okey, après ni memang maksud dia after. So afternoon lah, l'après-midi. Okey, evening, le soir. Le soir. Okey, kalau 12.30 malam kita sebut minuit. Minuit ataupun midnight. Okey, so soalan yang kita boleh buat untuk tanya pukul berapa sekarang ni ataupun what time is it now? Okey, so dalam French kita sebut quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Okey, tapi kalau awak nak buat soalan yang lagi informal, awak boleh guna il est quelle heure? Il est quelle heure? Okey, so nanti bila awak dalam contoh dalam oral test ada perkataan heure, time. So madam suruh awak untuk bina soalan, awak boleh sebutkan salah satu antara dua ni lah. Okey, sama ada quelle heure est-il ataupun il est quelle heure? Okey. Okay, so normally in English, we use AM or PM to indicate times during morning, noon or evening. Okay, tapi untuk French, dia menggunakan dua cara untuk membaca masa. Sama ada cara informal, sistem 12 jam, ataupun secara formal, iaitu sistem 24 jam. Okay, so kalau kita guna sistem 24 jam ni, selalunya kita nak guna untuk express official time. Okey, contohnya kalau kita nak buat appointment dengan bank contohnya. So tu benda tu dalam keadaan yang formal, official. So kita gunakan sistem 24 jam. Okey. So for example to say pukul 1 PM, okey, sama ada kita boleh guna, kita cakap il est une heure. Il est une heure. Okey, so pukul 1 ataupun kita cakap il est 13 heures. Il est 13 heures. 13. So yang ni informal, yang ni formal. Okey, so kalau biasanya kalau kita guna sistem yang formal ni 24 jam ni, dia lagi senang lah, lagi mudah sebab dia direct, kita terus sebutkan nombor. Okey. Contoh yang kedua, pukul 2 petang. Okey, so dua cara, sama ada kita cakap il est 2 heures, il est 2 heures ataupun il est 14 heures. Il est 14 heures. Okey, untuk pronunciation, jangan lupa untuk sebutkan dengan liaison dekat sini. Okey, kalau awak sebut il est, awak jarakkan bunyi tu, pronunciation akan jadi salah lah. Okey, so kita teruskan. Il est 14 heures. Okey, 14 nombor 14. Okey, so yang ni madam dah explain tadi, sistem 24 jam. Okey, so kalau awak tengok dekat contoh sini, dia sangat straightforward. Okey, kita cuma sebutkan nombor je. Minit pun sebut nombor direct. Okey, so contohnya pukul 3, pukul 3 petang, kita boleh cakap il est 15 heures. Il est 15 heures.
Il est 11h50. Il est 11h50. Okay, so ni yang Madam cakap ni. Kita terus letak nombor 50. Straightforward je. Okay, letak nombor 50. 50 minit. Okay, pukul 11.50 minit. Okay, last kali. Il est 21h. Il est 21h. Okay, kena ingat kalau nombor 21, bila ada A ni, kita akan tarik bunyi T dekat sini. Okay, 21h. Okay, pukul 9 malam. Okay, so sekarang kita nak tengok sistem 12 jam pula. Okay, sistem 12 jam ni dia ada beberapa cara lah. Okay, salah satu cara, contoh pukul 3, kita terus sebut il est 3h. Il est 3h. Okay, ataupun boleh juga kita mentionkan waktu tu pagi ataupun petang. Okay, sebabnya kalau kita sebut pukul contoh macam tadi Madam sebut il est 3h, pukul 3. Madam tak mentionkan 3 tu 3 pagi ke 3 petang. So, kita tak tahu. Okay, boleh jadi Madam cakap il est 3h tu merujuk kepada sistem 24 jam. Maksudnya pukul 3 pagi. Okay, so kalau awak nak cakap 3 petang, tapi orang tu salah faham, dia ingat 3 pagi, tak betul lah situation tu. Okay. Okay, contoh yang kedua ni. Il est 11h50 du matin. Il est 11h50 du matin. Okay, so yang ni kita mention matin, pagi. Okay, so maksudnya sekarang pukul 11.50 pagi. So kita tahu, 11.50 pada waktu pagi. Okay, so kena mention lah. Okay, so kalau pagi matin, kalau petang kita guna soir. Okay, masa bila nak guna soir ni? Selepas pukul 6. 6 petang sampai pada waktu 11 malam, kita guna soir. Okay, kalau daripada pukul 12, selepas pukul 12, contoh pukul 3 ke pukul 4 ke, kita guna l'après-midi. Okay, afternoon. Okay, so yang ni cara baca dia. Il est 9h du soir. Okay, il est 9h du soir. Okay, kalau bunyi F ni, kita gantikan dengan huruf V, bunyi V. Okay, sebab tu Madam sebut 9h. Il est 9h du soir. Okay, pukul 9 malam. Okay, so ni vocabulary yang awak boleh gunakan. Okay, so du matin, à midi, de l'après-midi, du soir, à minuit. Okay, so tadi kita dah belajar cara nak guna sistem 12 jam dengan mention situation masa tu, sama ada pagi ataupun petang. Okay, so yang ni adalah cara kedua kita nak baca minit. Okay, so kalau tadi cara dia kita sebut terus nombor tu. Okay, kali ni cara dia kita gunakan macam contohnya dalam bahasa Melayu kita boleh cakap 5 suku, 5,5. Okay, so dalam French pun ada juga perkataan ataupun expression yang kita boleh gunakan. Okay, so contohnya kita nak cakap setengah. Okay, ataupun half past. So dalam French perkataan dia adalah et demi. Okay, so contoh pukul 8.30 kita cakap il est 8h30. Maksudnya 8.30. Okay, kalau nak cakap 8 suku kita sebut écart. Il est 8h15. Okay, écart maksudnya suku, quarter past. Okay, cara yang ketiga, okay, yang ni Madam tahu ramai yang confused, ramai yang salah faham. Okay, moins. Okay, moins sebenarnya maksud dia, kalau kita translate, maksud dia minus. Okay, so macam mana kita nak guna moins ni? Kita tengok contoh. Okay, so contoh dekat sini. Okay, dia kata, il est 8h moins le quart. Il est 8h moins le quart. Okay, so kita fahamkan dulu perkataan ni. Okay, kita baca. Okay, 8h maksudnya pukul 8. 8 minus quarter past. Minus suku. Okay, so sebenarnya dia nak cakap sekarang pukul 7.45. Okay, so situation dia bila you all nak guna perkataan moins. Okay, contoh macam tadi kan, kita nak cakap 7.45. Tapi awak nak guna perkataan moins ataupun minus. Kita nak guna matematik sikit. Okay, so bila nak guna moins, awak kena 1 jam ke depan.
So, instead of you cakap pukul 7, awak kena gantikan dan 1 jam ke depan kita ambil pukul 8 lah. Okey, pukul 8 minus suku ataupun 15 minit. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita kata nak cakap it is noon minus 5. Okey, il est midi moins 5. Okey, so maksudnya nak cakap pukul 11.55, kita kedepankan, kita ambil nombor 12, minuskan 5 minit. Okey, so pukul 12, tolak 5 minit, bersamaan dengan 11.55. Okey, so kena ingatlah bila kita nak buat ayat guna muang ni, kena 1 jam ke depan. Okey, tapi kita bukan setiap masa boleh guna muang. Okey, so biasanya selepas daripada setengah jam sahaja. Okey, contohnya pukul 12.25 kan. 12.25 awak tak boleh guna muang. Tapi kalau 12.35 baru kita boleh start guna minus. Okey, so kita cuma boleh start guna minus 25 minutes ke atas. Okey, kalau yang awal daripada 5 sampai 30 minit ni tak boleh guna minus. Okey, kita boleh guna suku ataupun setengah sahaja. Okey, so ni contoh kalau nak cakap pukul 7.30 lah. Il est 7h30. Il est 7h30. Okey, pukul 7.30. Okey, kalau suku kita gunakan il est 9h15. Okey, il est 9h15. Okey, so suku kita boleh guna écart. Setengah kita guna et demi. Selepas 30 minit kita gunakan moins ataupun minus tadilah. Okey, ini pula adalah contoh preposition yang kita boleh gunakan bila kita nak buat ayat. Contoh yang pertama, kita nak gunakan, kita nak bagi tahu ayat dengan specific event lah. Okey, contohnya kita nak cakap, they have appointment at 2:30. So, ni maksud dia at. Okey, so kalau perasan yang ada tanda ni, kita boleh gunakan dekat tempat juga kan. Contoh ayat dia, j'habite à Johor. So, kita boleh gunakan preposition yang sama untuk masa juga. Okey, ils ont rendez-vous à 14h30. Okey, lagi sekali. Ils ont rendez-vous à 14h30. Okey, preposition yang kedua, dans. Okey, dans kita gunakan untuk cakap the length of time before a future event. Okey, contohnya, j'ai cours de français dans 3 heures. J'ai cours de français dans 3 heures. Okey, maksud dia I have French class in 3 hours. Dalam masa 3 jam lagi, saya ada French class. Okey, contoh seterusnya. De a. Okey, de dengan a ni kita boleh gunakan bila kita nak nyatakan period of time. Okey, contoh dia. Okey, le magasin est ouvert de 10h à 19h. Le magasin est ouvert de 10h à 19h. Okey, maksudnya the shop. Magazine ni bukan magazine Maksud dia shop ataupun kedai. The shop is open from 10 to 7 PM. Okay, so the ni maksud dia from, ni maksud dia to. So dia boleh berubah lah. Perkataan ni dia boleh berubah maksud mengikut konteks ayat tu. Okay. Okay, next, vers. Okay, vers ni maksud dia around. Okay, so contoh nak cakap I come around noon. I come around 10 contoh dia. Okay, so kita boleh kata je viens vers midi. Je viens vers midi. Okay, so contoh lain. Contoh madam kata, kita punya French class esok around 10 AM. So, kita boleh buat ayat, le cours de français demain vers 10 heures. Okay, le cours de français demain esok vers 10 heures. Around 10 o'clock. Okay. Okay, last kali preposition yang kita boleh gunakan, jusqu'à. Okay, jusqu'à maksudnya until. Okay, so contoh ayat. La pause est ouverte jusqu'à 18 heures. La pause est ouverte jusqu'à 18 heures.
Okay, post ni maksud dia post office, pejabat pos. Okay, the post office is open until 6 p.m. Okay, so kita boleh gunakan ayat ni dengan situation yang betul lah. Okay, so Madam harap dengan video ni awak lebih faham mengenai masa sebab ada yang tak faham bila buat aktiviti. So hopefully this video dapat membantu awak lah sedikit. Okay, merci.